Assalamualaikum dan selamat sejahtera pada hadirin sekalian. Dalam pembentangan ini, kami ingin mengupas berkenaan penglibatan negara kita dalam pertandingan International Physics Olympiad ataupun IPHO. Kami berharap pembentangan ini akan dapat membuka mata para pendidik kepada kepentingan pertandingan akademik dalam mencungkil bakat muda selain menaikkan taraf mutu pendidikan fizik di negara kita. Pembentangan ini terdiri daripada 3 babak. Dalam babak pertama, idea pendidikan fizik Malaysia sebagai sebuah ekosistem akan diperkenalkan. Kemudian letak duduk IPHO dalam ekosistem ini akan diterangkan. Dalam babak kedua, sejarah penglibatan pasukan negara dalam IPHO beserta dengan pencapaian murid-murid kita akan dipersembahkan. Dalam babak terakhir, beberapa pedoman khusus buat para pendidik dan murid dan pentadbir yang berminat untuk melibatkan diri dalam proses saringan dan latihan negara ke IPHO akan dibincangkan. Bagaimanakah harus kita memahami sistem pendidikan fizik di Malaysia? Salah satu caranya adalah dengan membayangkan sistem pendidikan fizik sebagai sebuah ekosistem yang terdiri daripada pelbagai pihak yang menduduki tahap-tahap berlainan namun saling kait-mengait di antara satu sama lain. Misalnya, pendidikan fizik boleh dikupas dengan meneliti di manakah proses pembelajaran dan pengajaran fizik berlaku, sama ada secara formal ataupun bukan formal. Dalam konteks formal, fizik diajar dan dipelajari sama ada sebagai tajuk dalam mata pelajaran, sebagai mata pelajaran tersendiri, ataupun sebagai program pengajian. Dalam konteks bukan formal pula, fizik boleh dipelajari menerusi aneka medium seperti internet, media bercetak, media massa, selain menerusi pameran dan pertunjukan di muzium, planetarium dan balai cerah. Pendidikan fizik juga boleh dikupas dengan membutirkan para pemegang taruhnya, termasuklah yang nyata ketara, seperti pembuat dasar, pentadbir, pengajar, juruteknik, ibu bapa dan akhirnya murid, ataupun pemegang taruh yang bukan nyata ketara seperti pengarang buku teks, pembekal radas, guru tuition dan persatuan akademik seperti Institut Fizik Malaysia. Akhir sekali, pendidikan fizik juga boleh dikupas dengan menjaki hala tuju pelajar fizik sama ada yang memilih untuk meneruskan pengajian ke peringkat tertinggi ataupun yang memilih untuk berkerjaya. Sebagai gambaran kasar pertandingan IPHO, dipersembahkan di sini contoh salah satu ujian teori dari IPHO tahun ini yang berlangsung pada bulan Julai di Tokyo, Jepun. Soalan ini berkisar dengan tajuk fizik nuklear dan kendarahan, di mana pelajar diperlawa untuk menyiasat faktor-faktor yang mempengaruhi kestabilan sebuah nuklear. Kemudian mengaplikasikan hasil ini untuk memahami struktur jasad astrofizik, iaitu bintang neutron. Justru itu, pertandingan IPHO menguji pengetahuan para pelajar dalam fizik klasik dan fizik moden dalam konteks penemuan fizik pada tahap lanjutan dan semasa. Pertandingan IPHO telah dimulakan untuk mengeratkan hubungan dalam bidang pendidikan fizik sekolah. Ia diadakan setiap tahun oleh negara-negara yang telah menawarkan diri sebagai tuan rumah. Misalnya, tuan rumah IPHO 2023 adalah negara Jepun, manakala tuan rumah IPHO tahun 2024 adalah negara Iran. Ia melibatkan murid-murid sekolah menengah dan merupakan pertandingan bersifat individu. Pertandingan IPHO telah memasuki tahun ke-56 sejak ia mula ditubuhkan dan kini melibatkan lebih daripada 80 buah negara. Setiap negara melayak menghantar satu pasukan sahaja. Setiap pasukan terdiri daripada 5 orang murid dan 2 orang ketua pasukan. Setiap negara bertanggungjawab untuk mengadakan proses saringan dan latihan masing-masing untuk menentukan bakat muda terbaik untuk mewakili negara ke IPHO. Memandangkan Olimpiad merupakan pertandingan akademik tertinggi, maka ketua pasukan negara lazimnya terdiri dari kalangan pensyarah dan guru fizik yang berkebolehan melatih murid-murid sekolah dalam kemahiran penyelesaian masalah fizik bertahap universiti. Tanggungjawab ketua pasukan bukan sahaja sekadar guru pengirim. Struktur pertandingan IPHO merupai struktur ilmu fizik. Penguasaan ilmu fizik terdiri daripada aspek teori dan amali. Maka peserta akan dinilai dari segi pengetahuan teori dan kemahiran amali mereka. Tahap kemahiran matematik yang diperlukan untuk menjawab soalan IPHO dengan yakin dan tangkas adalah matematik berasaskan kalkulus.
Ujian amali pula akan menguji kebolehan peserta merancang dan menggalakkan pengukuran, melukis dan mentafsir graf, dan menggambar kepetakpastian dan ralat dalam hasil eksperimen. Pertandingan IPA Show lazimnya berlangsung selama 10 hari. Murid dan ketua pasukan akan diasingkan sepanjang pertandingan dan mengikuti program masing-masing secara selari. Kotak berwarna merah menunjukkan ujian amali dan ujian teori yang diduduki oleh para peserta. Kotak berwarna biru pula menunjukkan mesyuarat pentafsiran soalan ujian sebelum setiap ujian dan mesyuarat pengesahan markah sesudah ujian yang melibatkan ketua pasukan dari semua negara yang bertanding. Dari tahun 2002 sehingga 2012, proses saringan dan latihan pasukan negara ke pertandingan IPA Show diuruskan oleh Kumpulan Pendidikan Fizik Institut Fizik Malaysia yang menghimpunkan guru fizik tingkatan 6 dan para pensyarah fizik dari Universiti Malaya dan Universiti Kebangsaan Malaysia. Semenjak tahun 2012, Jawatan Olimpiad Fizik Malaysia yang berpangkalan di Jabatan Fizik Gunaan, Fakulti Sains dan Teknologi, Universiti Kebangsaan telah mengambil alih tanggungjawab tersebut. Proses saringan terdiri daripada 3 pusingan ujian saringan yang disusuli dengan 3 lagi pusingan bengkel latihan. Daripada sejumlah 200 orang pelajar yang menduduki ujian saringan pertama, Jawatan Kuasa Olimpiad Fizik akan memilih 5 orang pelajar yang akhirnya akan mewakili negara ke pertandingan IPA Show. Bergantung kepada pencapaian peserta dalam ujian teori dan ujian amali, mereka akan dianugerahkan sama ada pingat emas, pingat perak, pingat gangsa ataupun sanjungan kehormatan, iaitu Honorable Mention atau HM. Setakat tahun 2023, pasukan negara telah berjaya merangkul 1 pingat emas, 2 pingat perak, 16 pingat gangsa dan 30 sanjungan kehormatan. Pelajar menunjukkan pencapaian pasukan negara bertambah baik saban tahun dengan lebih ramai ahli pasukan negara yang berjaya memenangi pingat berbanding sanjungan kehormatan ataupun tidak memenangi apa-apa. Soalan-soalan pertandingan IPA Show bertahap Fizik University. Oleh itu, cabaran utama dalam mempersiapkan pasukan negara adalah menaik taraf tahap pengetahuan dan kemahiran murid-murid yang terpilih dari fizik sekolah menengah ke fizik pra-universiti ke fizik universiti secara rancak dan berterusan. Untuk ujian amali, para pelajar perlu menjalankan kutipan data mentah dan menganalisis data mentah untuk memenuhi objek eksperimen. Misalnya, penentuan suatu kuantiti fizik ataupun memerihalkan hubung kait dua pemboleh ubah fizik. Dalam soalan ini misalnya, para pelajar dikehendaki menjalankan eksperimen optik yang melibatkan fenomena pembiasan, pembelauan, pengkutuban dan dui biasan untuk menentukan ketebalan sebuah filem nipis. Selain penguasaan rapi dalam teori dan amali fizik, para peserta perlu menjalani latihan intensif dalam menyelesaikan masalah fizik. Ini kerana cakupan soalan-soalan pertandingan IPA Show boleh melibatkan fenomena-fenomena baharu yang belum pernah dipelajari secara khusus dan mendalam di peringkat sekolah dan pra-universiti. Justru itu, para peserta perlu bijak dan tangkas dalam menyesuaikan konsep dan teori fizik yang sedia dipelajari dengan konteks baharu secara kreatif dan kritis dalam tempoh masa ujian yang dibekalkan. Terdapat beberapa dongeng berkenaan kelayakan murid-murid untuk melibatkan diri mereka dalam pertandingan IPA Show yang sering diwar-warkan. Antaranya ialah Olimpiad Fizik berada di luar capaian murid-murid sekolah. Jika mampu dicapai oleh murid sekolah sekalipun, ia hanya akan memberikan manfaat kepada murid pintar dan berbakat semata-mata. Selain itu, Olimpiad Sains juga dikesampingkan kepentingannya dengan mendakwa ia menyerupai kegiatan kurikulum yang lain dan tidak menyumbang kepada peningkatan mutu pendidikan fizik khususnya dan pendidikan sains amnya di sebuah sekolah. Memperbetulkan salah faham sebegini merupakan langkah penting agar murid dan guru tidak menafikan peluang untuk mengasah dan mengembangkan bakat dan minat mereka dalam bidang fizik. Sebagai rumusan, kami berharap pendedahan awal dan kefahaman yang tepat tentang pertandingan IPHO akan membuahkan kitaran yang terpuji di kalangan murid, guru dan penjaga. Ini berpotensi untuk menjadi salah satu pemacu dalam usaha berterusan kita semua untuk menambah baik dan memakmurkan ekosistem pendidikan fizik di negara kita. Sekian, terima kasih.